Sebelum ini, admin telah merungkaikan tentang tragedi kematian pelajar Malaysia di luar negara dan juga kes pembunuhan pensyarah di Malaysia yang ramai tak sangka. Namun tidak kesampaian dek akal bahawa masih ada orang yang tidak berhati perut dengan bertindak untuk membunuh. Dan ada di antara kes-kes bunuh ini masih kekal misteri sehingga hari ini. Di sini terdapat 5 kematian paling misteri di Malaysia. You are watching Top 5 Malaysia. Tahniah Syazmin Azwan atas perkongsian pengalaman seram anda pada video 5 gua paling berhantu. Sila email Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Nombor 5. Mayat dalam berluka. Mayat wanita dipercayai warga tempatan ditemukan dalam keadaan tertiarap oleh seorang lelaki ketika berjoging dan mengambil gambar di kawasan itu. Seorang lelaki yang mahu mengambil gambar ketika berjoging di kilometer 14 Jalan Bukit Putus Seremban terkejut selepas menemui satu mayat wanita di kawasan Gaung pada 20 Mac 2022. Ketua Polis Daerah Seremban Assistant Commissioner Nanda Ma'ruf berkata wanita terbabit mempunyai ketinggian 1.4 meter, bertubuh agak kecil, berseluar sukan dan baju kemeja T berwarna hitam, tidak memakai barang kemas serta tiada dokumen identiti yang dibawa bersama mangsa. Rentetan kejadian itu, polis telah menahan seorang lelaki berusia 41 tahun yang juga dikaitkan dengan penemuan rangka dipercayai kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun di kawasan berluka berhampiran tangki air milik pengurusan air Berhad di Taman Bukit Zamrud. Menurut polis, perkara itu terbongkar hasil siasatan terhadap suspek yang masih dalam tahanan reman polis. Polis telah menyiasat secara menyeluruh dan mengesyaki wanita tersebut merupakan ibu kepada kanak-kanak perempuan yang cebisan rangkanya ditemukan di Taman Bukit Zamrud itu. Rangka kanak-kanak itu ditemukan bertaburan dan dilitupi daun kering kira-kira jam 11 pagi. Penemuan itu dipercayai mempunyai kaitan dengan 3 suspek yang ditahan sebelum ini berhubung kes penemuan mayat wanita tanpa identiti dalam gaung di kilometer 14 Jalan Bukit Putus 20 Mac lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof berkata, hasil siasatan susulan penahanan suspek dipercayai mayat ditinggalkan di lokasi terbabit bagi menyorokkan kematiannya. Dikatakan lagi, walaupun menyorok kematian, kesalahan itu tetap disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Namun punca sebenar kematian masih dalam siasatan kerana difahamkan mangsa menghidap COVID-19 semasa kematian. Sehingga hari ini semua perkara masih dalam tanda tanya dan polis turut giat melakukan siasatan secara terperinci bagi merungkai segala agenda pembunuhan serta penderaan yang dikaitkan dalam tragedi ini. Orang ramai juga diharapkan agar memberi kerjasama serta menghulurkan maklumat bagi membantu siasatan. Nombor 4. Mayat Zain Ryan. Lambat sikit kita kembali kali ni. Okey, kali ni kita nak pergi mana? Kita ke Negeri Sembilan. Kita nak pergi pantai. Dia tak ada. Dia tak nak terima you. Tapi dia tak boleh. Sampai sekarang pun saya masih rasa sedih hati. Saya tak sangka berakhir macam ni. Pada 5 Disember 2023, Malaysia telah digemparkan dengan kehilangan Zain Ryan di apartmen idaman Damansara Damai. Selepas 2 hari kehilangan kanak-kanak itu, dia telah ditemui tidak bernyawa, iaitu terbaring di sungai yang jaraknya sekitar 200 meter dari blok kediamannya. Zain Ryan Abdul Matin merupakan seorang kanak-kanak autism yang tidak boleh bercakap dan baru berumur 6 tahun. Dan Zain bersekolah di Sekolah Kebangsaan Damansara Damai 2. Dilaporkan bahawa Zain Ryan baru sahaja memasuki alam persekolahan pada tahun ini dan Zain sering mendapat perhatian
dilaporkan oleh netizen kerana ibunya Ismanira sering berkongsi tentang Zain Ryan di Facebook grup Autism Malaysia. Pada hari kejadian, dikabarkan Zain Ryan masih memakai seragam sekolah dan ketika itu dia sedang berjalan bersama ibunya. Dilaporkan oleh ibunya, selepas ibunya menoleh ke belakang, Zain sudah lesap daripada pandangan dan tidak kedengaran sebarang bunyi tapak kaki pergerakan anaknya. Selepas kejadian itu, keluarga Zain bertindak melaporkan kepada pihak polis pada pukul 6.36 petang pada hari kejadian kehilangan Zain. Selepas 24 jam dilaporkan hilang, adik Zain masih belum ditemui dan usaha pencarian telah dibuat dengan keadaan yang amat sukar kerana hujan terlalu lebat dan keadaan air lembap sehingga menjejaskan keberkesanan deria bau anjing pengesan. Pencarian diteruskan berpusat 700 meter dari lokasi Zain hilang. Selepas 2 hari melaksanakan pencarian bertarikh 7 Disember 2023, penduduk setempat telah menjumpai mangsa terbaring di sungai dengan jarak kira-kira 200 meter dari kediamannya. Pihak polis telah mengambil maklum hal berikut dan telah menutup laluan berluka tersebut. Pada awalnya, kes ini diklasifikasikan sebagai kes mati mengejut. Namun, hasil siasatan pihak polis mengesahkan bahawa terdapat kesan jerut pada leher Zain menjadikan ia sebagai kes bunuh. Polis juga tidak menolak kemungkinan bahawa mangsa telah mati di lokasi berlainan dengan tempat mayatnya ditemui dan dipercayai sudah meninggal dalam tempoh 48 jam. Mengambil daripada situ, kita boleh merumuskan bahawa mangsa tidak mati di tempat kejadian. Mangsa mungkin mati di tempat lain namun diletakkan di situ. Rentetan daripada kejadian itu, pihak polis segera melakukan usaha mengesan suspek yang dipercayai terlibat dengan usaha pencarian dan mendakwa bahawa suspek mengetahui selok-belok kawasan penemuan mayat. Petunjuk yang diperoleh pihak polis setakat ini menjurus kepada seorang individu yang mungkin disyaki terbabit dalam kes kematian kanak-kanak autism Zain Ryan Abdul Matin 6 tahun pada 6 Disember lalu. Menurut atuk kepada adik Zain, dia percaya bahawa kejadian ini tidak berunsurkan kes dendam dan menurutnya keluarga Zain tidak mempunyai sebarang masalah sepanjang 3 tahun mereka tinggal di kawasan apartmen ini. Menurutnya lagi, Zain tidak pernah dibiarkan sendirian, sebaliknya seringkali ditemani ibunya. Dia juga menyangkal kenyataan bahawa Ismanira mengabaikan adik Zain pada waktu kejadian. Tambahan pula, atuknya mengatakan bahawa Zain pandai bertindak balas jika seseorang ingin mencederakannya, di mana ia mungkin berkait rapat dengan penemuan beberapa kecederaan di badan adik Zain dipercayai berlaku pergelutan bersama pembunuh. Tambahnya, hasil proses bedah siasat turut melaporkan terdapat kecederaan mempertahankan diri pada badan mangsa. Nombor 3. Mayat disimen dalam rumah. Dipercayai wanita ditemui ditanam dalam simen di bilik air sebuah rumah sewa di Kampung Pendamar, Kelang, Selangor semalam. Pada 3 Disember tahun ini, Malaysia telah dikejutkan dengan satu kejadian misteri yang berlaku di Kampung Pendamar, Fasa 1, Kelang, Selangor. Kejadian itu telah melibatkan seorang mayat wanita warga asing ditemui di simen dalam ruangan tandas sebuah rumah. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omahan berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan mayat seorang wanita yang disimen dalam kolah mandi bilik air sebuah rumah di Kelang baru-baru ini sudah dibunuh lebih daripada setahun. Identiti mayat mangsa juga masih belum dikenal pasti berikutan proses bedah siasat. Selain itu, siasatan polis juga mendapati 2 lelaki warga asing menyewa rumah berkenaan selama 2 tahun antara Ogos 2019 hingga Oktober 2021. Segalanya mula terungkai apabila pemilik rumah iaitu lelaki berumur 66 tahun datang ke kediaman terbabit untuk membuat pemeriksaan sebelum penyewa baru berpindah masuk. Bagaimanapun, warga emas itu menyedari terdapat tambahan simen di dalam salah satu tandas. Melihat kejadian itu, dia bertanya kepada penyewa lamanya iaitu warga asing terbabit dan warga asing itu berkata
Terdapat bangkai tikus mengalir masuk ke dalam kolah mandi itu menyebabkan mereka terpaksa menambah simen. Lelaki tersebut yang tidak mengesyaki apa-apa kemudian mengupah pekerja untuk membaiki rumahnya. Dan ketika proses membaiki itulah mayat mangsa ditemui di dalam simen terbabit sebelum pemilik rumah tampil membuat laporan di Balai Polis Pandamaran. Ketika pemilik rumah datang ke kediaman terbabit untuk membuat pemeriksaan, dia menyedari terdapat tambahan simen di dalam bilik airnya dan bertanya kepada penyewa lama. Dia dimaklumkan kononnya ada bangkai tikus mengalir masuk ke dalam kolah mandi menyebabkan terpaksa disimen. Pemilik rumah yang tidak mengesyaki apa-apa kemudian mengupah pekerja warga asing kerja baik pulih. Namun pekerja berkenaan terkejut apabila mayat ditemui. Susulan penemuan mayat wanita itu, polis telah menahan reman seorang lelaki warga asing berusia 53 tahun pada 5 Disember tahun ini dan masih memburu dua lagi warga asing dikenali sebagai Ranjit Singh dan Mandip Singh yang juga bekas penyewa rumah berkenaan. Polis sudah mengesan dua lelaki warga asing susulan penemuan mayat wanita yang disimen dalam tandas sebuah rumah di Pandamaran, Klang semalam. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han berkata, mereka ialah Ranjit Singh dan Mandip Singh yang dikenal pasti menyewa rumah terbabit serta dipercayai terlibat dalam kes itu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Assistant Commissioner Cha Hung Fong berkata, pakar forensik juga tidak dapat memastikan jangka masa kematian mangsa. Menurutnya, ini berikutan proses peruputan mayat menjadi lambat akibat daripada keadaan yang disimen. Hasil bedah siasat yang dijalankan di Hospital Shah Alam juga mendapati umur si mati dalam lingkungan 20 hingga 30 tahun serta siasatan punca kematian mangsa mendapati terdapat tekanan pada leher mangsa. Tambahan pula, seorang jiran yang enggan dikenali memaklumkan dia pernah mendengar suara misteri meminta tolong dan mengilai-ngilai pada malam tertentu datang dari rumah tersebut. Dia yang tinggal berdekatan rumah itu berkata, keadaan tersebut membuatkan dirinya berada dalam ketakutan dan curiga dengan suara pelik berkenaan. Yang menyeramkan lagi, dia juga pernah melihat seseorang seperti mengintai dari dalam rumah. Pada 9 Disember, Polis Selangor berjaya mengenal pasti mayat wanita yang merupakan seorang warga India berusia 30-an dan juga teman wanita suspek. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han berkata, siasatan mendapati mangsa dengan ketinggian dianggarkan sekitar 160 meter tinggal bersama suspek di rumah sewa itu. Pihak polis turut berusaha mendapatkan bantuan daripada Kedutaan India bagi memperoleh maklumat terperinci mengenai mangsa dan menghubungi pihak keluarga. Polis juga sudah menyediakan lakaran wajah mangsa untuk hebahan umum bagi mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Nombor 2. Mayat reput dalam hutan simpan. Polis Kelantan mengesahkan satu mayat reput dan berkecai yang ditemukan berhampiran sebuah kebun di Bukit Yong, Machang pada Jumaat lepas adalah seorang wanita berusia lingkungan 20 hingga 30 tahun. Pada 2 Julai 2021, satu tragedi telah dirungkai yang menghantui penduduk kampung yang tinggal berhampiran kebun Bukit Yong, Pasir Putih, Kelantan. Kejadian itu melibatkan seorang mayat wanita yang telah reput dan berkecai dipercayai mati dibunuh. Timbalan Ketua Polis Kelantan, Senior Assistant Commissioner Abdullah Muhammad Piah berkata, berdasarkan laporan, penduduk terhidu bau busuk ketika melalui jalan ke kebun di lokasi tersebut. Sebelum bertindak mencari punca bau itu, telah terjumpa mayat yang sudah reput dan berkecai kira-kira 6.30 petang. Menurutnya, berdasarkan hasil laporan bedah siasat yang dijalankan, mendapati mayat wanita berkenaan ditemui tidak berpakaian dan mengalami patah tulang rusuk serta tumit. Namun, katanya kepala mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan. Pada awalnya, polis membuka kes berkenaan sebagai mati mengejut. Namun, selepas hasil laporan bedah siasat, kes berkenaan ditukar kepada 302 Kanun Kesiksaan. Pihak polis menganggarkan mangsa yang berusia antara 20 hingga 30 tahun itu meninggal dunia sejak sebulan lalu dan tidak menolak kemungkinan mangsa telah mati di lokasi yang berbeza sebelum mayatnya dibuang di lokasi berkenaan.
Polis tidak menolak kemungkinan mangsa mati di kawasan lain dan mayatnya dibuang di kebun berkenaan. Polis pada awalnya membuka kertas siasatan dengan kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. Namun, selepas mendapat laporan siasat, pihaknya menukar siasatan kepada kes bunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mereka turut percaya bahawa mayat mangsa dibawa oleh beberapa individu ke lokasi berkenaan. Pihak polis masih belum mengenal pasti identiti wanita terbabit dan meminta orang ramai yang kehilangan ahli keluarga supaya tampil membuat laporan polis. Jadi kita menyeru kepada orang ramai yang mempunyai keluarga yang keluarga mereka didapati hilang, sila tampil membuat laporan di balai polis terdekat. Rentetan daripada kejadian itu, pihak polis menjumpai satu laporan polis yang dibuat di Balai Polis Ketereh pada 16 Jun berhubung kehilangan seorang wanita yang merupakan orang kurang upaya yang berusia dalam lingkungan 20-an. Nombor 1. Mayat dalam parit. Pada bulan Ogos tahun ini, satu penemuan yang mengejutkan negara telah berlaku di kawasan kebun kelapa sawit, Kampung Sungai Payung Baroh, Rungkut, Perak. Penemuan itu melibatkan seorang lelaki yang dikatakan dalam keadaan tertiarap dalam parit serta mereput. Menurut Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Commissioner Ahmad Adnan Basri, ketika dijumpai, mangsa memakai baju berwarna merah dan berseluar pendek dengan beberapa kesan luka di bahagian tangan, kaki dan leher. Bagaimanapun, bangsa dan status kewarganegaraannya masih belum dikenal pasti ekoran keadaan yang sudah reput selain tiada sebarang dokumen pengenalan diri dijumpai bersama si mati. Menurut pihak polis, bedah siasat mendapati punca kematian mangsa adalah disebabkan luka potongan pada kepala dan leher, menjadikan kes ini disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Bedah siasat yang dijalankan di Hospital Raja Pemasuri Bainun Ipoh mendapati punca kematian disebabkan oleh luka potongan pada bahagian kepala dan leher. Hasil siasatan selanjutnya mendapati mayat lelaki itu merupakan seorang remaja lelaki yang berusia 17 tahun. Ekoran daripada penemuan itu, polis telah menahan seorang lelaki berusia 21 tahun yang juga merupakan jirannya. Selepas disoal siasat, suspek mengaku membunuh mangsa serta membuang mayat di lokasi penemuan. Katanya suspek mengaku membunuh mangsa pada 20 Ogos lalu sebelum membuang mayat si mati di lokasi penemuan mayat tersebut. Motif kejadian dipercayai kerana cemburu terhadap mangsa yang mengganggu teman wanita suspek. Perak SCP Ahmad Adnan Basri dalam satu kenyataan berkata, siasatan awal mendapati punca pembunuhan adalah disebabkan suspek cemburu kepada si mati kerana mengganggu teman wanitanya berusia 20 tahun. Namun kes ini masih tiada noktah sehingga hari ini dan pihak polis meminta orang ramai yang mempunyai maklumat untuk tampil bagi membantu siasatan. Itu sahaja video pada hari ini. Mari kita sedekahkan Al-Fatihah dan doa kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Dan jangan lupa tinggalkan komen untuk idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.